Maksud dia apa? La ni tak aci ya. Pasal hang rasa menyesal pasal tahu kata Nabi. Dia tak kira lah Nabi ke siapa, keteguran tu betul. Kena sabar. Dan kalau orang kata kat kita, hang tak apa, hang tak tahulah kena kat aku ni semua apa semua hang cakap lah pandai. Apa semua. Kita kata, waktu sekarang kita nasihat dia. Kalau nanti berlaku kat kita, dia pula nasihat kita. Tapi bukanlah alasan kita nak nasihat kat dia pun bang, kita bukan jadi pun macam tu. Tak boleh. Bukan syarat mesti berlaku kat kita baru nasihat kat dia. Tanggungjawab nasihat, tegur ni tanggungjawab setiap orang. Sama ada kita buat ke tak buat ke, itu kira belakang. Yang penting benda tu dulu. Hang nak tegur aku, hang sembahyang cukup. Hang nak tegur aku, hang boleh lebih kurang dulu. Nak dengar nak aku cerita balik. Tak. Yang tu tak kira. Sa'id bin Jubair kata, yang itu merupakan di antara perangkap syaitan. Dia nak timbulkan rasa apa? Rasa bersalah. Akhirnya orang tak akan melakukan al-amru bil ma'ruf ni. Larang orang buat baik. Kita tak payah larang orang, kita pun lebih kurang, kita pun tak tahu mana. Ini sebenarnya talbis, tipu daya iblis. Tak apalah yang dosa aku tu, aku mengakulah dosa aku. Tapi yang hang buat sekarang ni salah. Hak korang aku, hak tak betul aku, hak lemah aku tu aku mengaku. Tapi yang hang buat ni salah. Tu cerita lain. Tak apalah aku pelan-pelan minta taubat lah. Tapi kalau aku tak tegur, aku pun tumpang sama. Tapi dalam masa yang sama, dalam kita duk dakwah ke orang ni, dalam kita duk didik suami isteri kita, apa anak kita, jiran masyarakat kita jangan lupa lah, jangan duk cakap pandai saja. Quran kata ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Quran kata celaan kepada golongan ahli kitab. Mereka pandai menyuruh manusia melakukan kebaikan. Ata'muruna an-nas bil birr. Suruh orang buat baik pandai. Suruh orang buat baik, suruh orang sedekah, suruh orang buat kebajikan, baik pandai. Wa tansawna anfusakum, tapi tang diri mereka lupa. Walha mereka ni bukan orang yang bodoh, orang yang ahli kitab. Tapi yang ni jangan jadikan alasan kerana kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, berapa banyak benda yang kita tak buat, banyak benda yang kita larang, Allah larang kita langgar, sebagai alasan untuk kita tak tegur orang. Nampak? Kan? Kalaulah ada contoh artis-artis yang bertaubat, mereka tegur kita, kita tak payahlah duk ungkit kisah lama mereka. Alah baru sehari dua bertudung cakap pandai. Tak payahlah. Aib mereka, dosa lepas mereka mungkin Allah dah ampun. Lah sekarang mereka dah jadi orang yang baik. Mereka kata-kata yang betul kita kena terima. Nampak? Jadi apa pun cerita kita dulu, alah cikgu ni baru sehari dua main mengaji dulu pakai kebaya tak sanggup. Ni semua ni kata-kata syaitan. Allah dalam hadis, tahu dalam hadis kan, dalam hadis Allah cerita esok bila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pada padang mahsyar, nak dihisap amalan kita, dan Allah Ta'ala akan cerita balik dosa-dosa kita. Allah akan buka balik dosa-dosa kita. Pagi tadi saya sebut sikit dalam kuliah subuh, Allah panggil dekat. Allah panggil duduk dekat tau. Dalam hadis sebut Allah akan panggil duduk dekat dengan dia. Kemudian Allah akan tanya secara lembut, ni kah hang buat dulu, ni kah hang buat dulu, ni kah hang buat dulu. Kemudian hamba yang menyaksikan dosa-dosa yang Allah Ta'ala buka balik pada dia tu mengaku, ya yang ni ku buat dulu, yang ni ku buat dulu, yang ni. Allah kata apa? Setelah Allah tayangkan dosa-dosa dia, kemudian dia mengaku bahawa itu dosa-dosa dia, Tuhan kata apa? Dahulu di dunia aku tutup dosa-dosa ini, sekarang aku ampunkan. Sebab itu Nabi kata apa? Setiap umat dia, kita ni yang melakukan dosa secara tertutup,
dan Allah tutup, diampunkan, kecuali orang yang mewar-warkan dosa dia. Sebab itu satu hari seorang laki-laki mai jumpa Nabi. Ni hadis ni banyak kali dah kita duk baca. Dia kata dia buat benda tak elok. Sayyidina Umar marah dekat dia. Sayyidina Umar kata, Allah dah tutup dosa hang, pasal apa hang mai buka depan orang? Allah dah sembunyikan aib hang, pasal apa yang hang buka aib hang depan orang? Dosa manusia ni kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, kan? Dan orang tak boleh bagi jadi alasan kita ni berdosa menyebabkan dia tak mau dengar nasihat kita. Okey, nampak? Jadi setiap orang wajib lah, tak ada alasan dah. Tak sempurna kau, sempurna kau kan? Boleh tudung 3 segi nak dakwah aku pula. Tak boleh. Dia bukan kira tudung, dia kira betul tak dia cakap tu. Dia cakap tu betul tak? Betul. Betul kena terima. Kan? Kadang-kadang takabur tu, sombong, merasakan diri itu sempurna, merasakan diri itu baik, menyebabkan kita gagal untuk tunduk pada nasihat orang. Benarnya kita ni kena terbuka. Orang tegur tak ada masalah. Orang tegur tu tanda kasih pada. Contoh kita lalu-lalu ada lubang depan tu. Oi, lubang depan tu, aku tahu lah. Kan? Kalau kita tak panggil, tak jatuh lah tu. Orang habaq tu kerana tanda kasih pada kita, kan? Okey. Berikutnya kata para ulama lagi, mengubah kemungkaran ini. Mengubah kemungkaran ini, Okey, mengubah kemungkaran ini ada beberapa tahap lah. Beberapa tahap. Yang pertama, tahap yang paling tinggi sekali, iaitu menggunakan kuasa. Kita nak ubah kemampuan ni, kita tengok kedudukan kita lah. Yang ni pun panjang kalau kita nak cerita ni. Suami tegur bini tak sama dengan bini tegur suami. Mak bapak tegur anak tak sama dengan anak tegur mak bapak. Sebab kedudukan tak sama. Suami dia ada kuasa. Dia boleh lebih pada isteri dia. Pulah telinga ke, kan? Dia ada kuasa lah. Maknanya dia bukan takat, ni Mina oi, mayang Mina oi. Dia bukan takat tu. Sebab dia ada kuasa. Bapak kan, abang kan, oi leha, anak keluar pakai tudung oi. Biar pergi aku tak pakai tudung pun. Sengap apa dah. Lepas tu kita tanya, tak tegur anak, tegur dah, dia pun tak mau pakai. Tak boleh lagu tu. Sebab suami dengan bapa mempunyai kuasa. Mereka boleh menggunakan lebih daripada setakat cakap. Faham tak? Tapi kalau isteri, anak, dia tak boleh balik-balik tengok pak dia duk tengok Hindustan, pulah telinga, tarik heret pergi bilik ayam, suruh ambil ayat semayang. Tak boleh, haram. Bahkan dia jadi dosa balik. Kalau anak dia balik-balik tengok pak dia tak semayang, dia tahu pak waktu semayang dah, dia kata pak masuk dah zuhur. Lepas tu pak dia kata, tahu lah sekali aku semayang habis. Dia dengan Tuhan selesai. Tapi kalau bapak balik mayang masjid, tengok anak duk langut kartun, duk langut TV ke, bapak kata, abang pergi semayang. Saya abang semayang tahu bapak tak boleh kata, saya lepas beda saya tak ada, tak kena, saya tegur. Hang boleh tutup TV, hang boleh tarik tangan dia, hang boleh boh 2-3 ribu. Bukan takat cakap. Anak dengan pak dia tak boleh buat lagu tu. Dia ada limit dia, ada hak dia. Dia mampu takat sebut.
Tapi bapak dengan anak takkan takat sebut saja. Dia ada lebih pada. Pasal itu Nabi kata boleh pukul. Tapi Nabi tak kata suruhlah bapak dan mak kamu semayang. Sekiranya capai umur 40 tahun tak semayang juga, rembuk lah. Hadis tu kita tak pernah jumpa, betul tak? Hadis tu kita tak pernah jumpa. Hadis yang kita jumpa, pak pukul anak, anak pukul pak tak boleh. Atas alasan apa pun. Dia rembuk pak dia berdarah pulih mai. Ni pasal pak yang hang pukul pak hang tak mayang subuh. Tak boleh. Tak boleh. Nampak tak? Maknanya sebelum kita nak bagi alasan, kata lepas dah saya, lepas dah tanggungjawab saya, lepas dah. Sebelum kita nak bagi alasan tu, kita nak tengok juga kita ni tahap mana, tahap mana lah. Kalau anak laki-laki lepas dia balik dia tanggung. Tapi kalau anak perempuan sampai dia menikah, dia lain sikit. Anak lelaki lepas dia kahwin, lepas dia balik apa semua, dia tanggung sendiri dosa dia. Tu pun kalau dia tak duduk dengan kita. Kalau dia duduk dengan kita, kita duduk tengok ya, kita kena ubah. Faham tak? Anak perempuan dan dia kahwin, pasal tu bila anak perempuan, bila dia kahwin, segala tanggungjawab itu telah berpindah kepada suami dia. Dia tak semayang ke, dia tak tutup aurat ke, apa kebala ke, dia tu dah tak ada sanggup paut dengan pak mak dia. Dia kena tengok macam tu. Nampak? Suami dia boleh lebih pada isteri dia. Dia boleh tegur, dia boleh buat tindakan-tindakan yang dianggap tegas. Tapi isteri, dia tengok lelaki dia balik buku tulis satu, tuang ekor, kalkulator, duk kira ekor. Dia tak minggu ni tak kena Dia sambil tak ayat tu, dia boleh kata lah sepatah, dia tak haram ni abang, duk ingat orang duk mengaji, boleh berhenti kot. Habis dia dengan tuan selesai. Selesai. Faham? Jadi ubah kemungkaran ini dia bergantung kepada istita'ah, kemampuan. Okey, nampak? Faham tak? Saya ada soalan boleh tanya. Berikutnya, kita ambil lagi 2, 3, 4 dah kan faedah kita dapat. Okey. Dan apabila kita nak ubah kemungkaran, kita nak ubah kemungkaran, hendaklah kita pastikan, kata ulama, bila kita ubah mungkar tu, dia tak jadi benda yang lagi dahsyat. Contoh macam yang berlaku pada Ibnu Taimiyah. Zaman dia, geng dia panggil apa dia ni, Tatar ni, satu geng kelompok Tatar ni jenis minum arak. Dia tak larang depa ni minum arak tau. Dia tak larang depa ni minum arak. Bila orang tanya dia, pasal apa hang tak larang depa minum arak? Dia kata, kalau depa ni minum arak, depa takat haram minum dengan mabuk tu ya. Tapi kalau depa tak mabuk, habis anak-anak dara kita depa balas. Habis rata-rata kita depa curi. Faham tak? Maknanya kalau kita larang depa minum arak, depa tak mabuk, tapi depa buat lagi dah syak daripada mabuk tu. Jadi lah ni biar depa mabuk tak apa. Dengan depa mabuk tu selamatlah sikit. Faham tak? Yang ni juga pernah Nabi buat. Pasal orang Arab yang kencing dalam masjid tu. Ini pun antara. Kencing dalam masjid ni benda haram tak tak? Mai pancut ayat kencing dalam masjid, benda mungkar. Tapi Nabi tak larang. Nabi biar sampai kawan tu kencing puih, sampai dia puih kencing tu. Nabi biar. Lepas dia habis kencing puih,
Nabi suruh orang main basuh, bukan dia basuh, orang basuh. Nabi bawa habaq kat dia, ni jangan duk kencing dalam masjid ya. Tak boleh tempat ni, tak boleh kencing, nak kencing di tempat lain. Pasal apa Nabi tak larang waktu dia kencing? Kalau dia larang waktu kencing, bercerabuk habis, meramu, meracik kata. Kita tak larang dia kencing tang tu, kita main cerewak tang tu. Tapi cuba kita larang dia lari, habislah masjid tu jenuh basuh. Jadi kita nak kena fahamnya, bila kita larang ni, ada benda haram besar lagi yang akan nak kena tengok kan? Kita nak kena tengok. Kita kena pastikan masa kita larang tu elok kan? Contoh laki kita balik mai dalam keadaan dia duk hangat kan? Balik mai kerja petang apa semua, kita kan, kita nak habaq kata suruh dia sembahyang asar kan? Dia tak sembahyang asar ni, kita jangan duk suruh lagi sabar lu. Dia nampak dia dah minum air, dah relax apa semua kan, dah nampak dia elok apa semua, kita pergi tanya dia sembahyang tak masa tu kena, sebab kita takut satgi dia balik-balik ni mayang lah ni, apa sayuk tak, satgi dia jadi bunga taik kan? Benda-benda ni kita nak kena tengok je, faham tak? Tengok. Contoh, ada satu orang makan dengan tangan kiri ke, minum berdiri ke, janganlah kita pemalu dia kan? Dia duk minum bayam di tempat kenduri, dia langgah berdiri kan, kita pun, woi, apa ni? Dah tua bangka tak hati. Dia akan jadi bergaduh. Masa muka, silat air bulan bertumbuk kan tu. Maka biar dia minum bagi habis lu. Lepas tu kita pun pergi kat dia kan, dah habis dia minum kan, buat-buatlah sembang. Dia kata semalam ustaz mengajar. Kita jangan talar kat dia, jangan tuju kat dia. Buatlah sembang dengan siapa-siapa kan, dengan kursi ke, dengan meja ke. Jangan nak dengan duk pipi tu attack dia, jangan pipi tu hang ni masak. Aku duk parti lama dah hang ni. Satgi dia berceramuk gulai abung tu. Kan? Dia pi kena cerdik lah, pipi sembang kawan. Dia kata semalam ustaz mengajar tajuk bab bagus ya. Bab pada menyatakan tak boleh kita minum diri ni, makruh. Tak boleh, tak elok. Bagi dia dengar. Kan? Betul dia pun dengar pada patut dia berubah. Nampak? Kita jangan, kita tegur dia berasa hati putus silaturahim, yang tu lagi haram. Nampak? Dia nak kena benda tu, nak kena halusi elok-elok. Orang boleh kata kan? Okey. Dan yang terakhir, kita tak boleh ambil banyak-banyak kan, yang dilupa. Yang terakhir, kita tidak boleh